Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah reka bentuk pengaturcaraan dalam topik algoritma, pseudocode dan carta alih. Baiklah murid-murid, mari kita mengenal algoritma, pseudocode dan carta alih. Okey, baiklah. Dalam pengaturcaraan ni, kita perlu memahami apa itu algoritma, apa itu pseudocode dan apa itu carta alih. Sangat penting ya untuk tajuk pengaturcaraan ni untuk memahami tiga perkara ni lah. Jika kita kurang memahami algoritma, pseudocode dan carta alih ni, susahlah bagi kita untuk faham tajuk pengaturcaraan. Jadi marilah kita kenal satu persatu apa itu algoritma, apa itu pseudocode dan apa itu carta alih. Baiklah, kita pergi kepada algoritma dahulu. Apa dia itu algoritma? Okey, baiklah, algoritma ni ialah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ataupun melaksanakan suatu tugasan. Algoritma ni langkah-langkah selesaikan masalah ataupun langkah-langkah untuk kita lakukan suatu tugasan. Algoritma ni dia tiada format penyataan yang ditetapkan, tapi mestilah boleh difahami. Maksudnya tiada format khusus, tapi ayat tu, algoritma tu mestilah mudah difahami. Algoritma ni juga boleh dijelaskan dalam dua bentuk penulisan, iaitu pseudocode dan carta alih. Nanti sekejap lagi kita akan belajar satu persatu apa itu pseudocode dan apa itu carta alih. Kita tengok dulu contoh algoritma. Okey, murid-murid boleh tengok di gambar di sebelah kanan dan juga boleh rujuk dalam buku teks muka surat 80. Baiklah, gambar tersebut menunjukkan algoritma ataupun langkah-langkah untuk buat air. Langkah-langkah untuk buat air apa? Air TO. Okey, contoh dia, mula-mula masukkan air ke dalam cerik elektrik dan panaskan air sehingga mendidih. Kemudian tuangkan air panas tadi ke dalam teko. Masukkan seuncang teh ke dalam teko, rendamkan dan biarkan seketika sehingga air bertukar warna perang kekuningan. Keluarkan uncang teh dan masukkan gula. Kacau gula sehingga larut. Tuangkan teh O ke dalam cawan dan hidangkan. Baiklah murid-murid, itulah contoh algoritma. Langkah-langkah untuk kita buat air teh O. Ayat dia tu mudah untuk kita fahami dan tiada format yang ditetapkan lah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pseudocode. Apa itu pseudocode? Pseudocode ni adalah satu set pernyataan dalam bahasa biasa. Pseudocode menunjukkan langkah demi langkah melaksanakan tugasan dari mula hingga tamat. Baiklah, kita tengok contohnya. Murid-murid tengok gambar di sebelah kanan ataupun boleh rujuk buku teks muka surat 81. Baiklah, yang pertama, mula. Mula tu ditulis dengan semua huruf besar. Mula. Masukkan air ke dalam cerik elektrik. Panaskan air sehingga mendidih. Tuangkan air panas ke dalam teko. Masukkan seuncang teh ke dalam teko, rendamkan dan biarkan sehingga air bertukar warna perang kekuningan. Keluarkan uncang teh, masukkan gula, kacau gula sehingga larut, tuangkan teh O ke dalam cawan, tamat. Baiklah murid-murid, pseudocode ni kita tulis berdasarkan algoritma yang tadi tu. Algoritma yang ayat panjang-panjang tu untuk buat air TO tu. Okey, kita ringkaskan dia dalam pseudocode yang bermula dengan mula dan diakhiri dengan tamat. Jadi untuk mudah faham macam mana kita nak masukkan algoritma ni dalam bentuk pseudocode, okey, kita tengok balik contoh algoritma tadi. Okey, dia kata mula-mula masukkan air ke dalam cerik elektrik. Baiklah, kita tulis dulu perkataan mula.
Okey, tengok selepas mula perkataan apa? Masukkan. Jadi kita pun tulis masukkan dengan huruf besar ya. Dengan huruf besar. Masukkan, sambung masukkan apa? Masukkan air ke dalam chariot elektrik. Jadi ayat seterusnya dalam algoritma tu dia kata panaskan air sehingga mendidih. Perkataan apa yang depan sekali tu? Perkataan panaskan. Jadi kita boldkan dan besarkan. Tulis huruf besar ya, panaskan. Sambung lagi air sehingga mendidih. Baiklah, kemudian tuangkan air panas tadi ke dalam teko. Perkataan apa selepas tu? Selepas panaskan kita nak buat apa? Kita tuangkan. Sebab itulah kita kena buat huruf besar tuangkan. Tuangkan apa? Tuangkan air panas. Tuangkan air panas ke dalam teko. Baiklah, selepas tuangkan langkah dia apa? Dia kata kat situ apa? Masukkan seuncang teh ke dalam teko. Jadi kita tulis masukkan dengan huruf besar ya. Masukkan dengan huruf besar, lepas tu sambung seuncang teh ke dalam teko. Selepas kita masukkan seuncang teh tu, kita kena buat apa? Kita rendam. Okey, baiklah. Jadi kita tulis huruf besar rendamkan. Lepas tu sambung je lah rendam. Rendamkan dan biarkan seketika sehingga air bertukar warna perang kekuningan. Lepas tu, lepas kita air tu dah kuning, kita kena buat apa? Kita pun keluarkan lah. Keluarkan uncang teh. Keluarkan tu huruf besar ya. Bila dah keluarkan teh tadi, uncang teh tadi, kita kena buat apa pula? Untuk buat air ni. Kita masukkan gula. Jadi kita tulislah masukkan gula. Baiklah, lepas kita masukkan gula, kita kena buat apa pula? Kita kena kacau. Jadi kita tulislah kacau gula sehingga larut. Okey, jadi dah siap dah air kita. Kita kena buat apa pula? Kita pun tuangkan TO ke dalam cawan. Jadi tamatlah langkah-langkah untuk kita buat air tu. Macam itulah daripada algoritma untuk kita pindahkan dalam bentuk pseudocode. Kita ambil dari algoritma ayat-ayat panjang tadi, pendekkan dalam bentuk pseudocode. Boleh faham murid-murid? Baiklah, seterusnya kita tengok pula carta alih. Apa itu carta alih? Carta alih ni adalah langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik. Simbol dalam carta alih dihubungkan dengan menggunakan anak panah. Baiklah, kita tengok contoh dulu ya. Tengok gambar yang di sebelah kanan tu ataupun rujuk buku teks muka surat 81. Seperti yang kita lihat, carta alih ni langkah-langkah dia tu menggunakan grafik. Ada bentuk segi empat, ada bentuk segi empat selari, ada bentuk bujuk. Lepas tu ada juga anak panah. Cara untuk masukkan algoritma dalam carta alih ni sama juga macam kita masukkan algoritma dalam pseudocode tadi. Cuma yang ini kita buat dalam bentuk grafik. Seperti yang dalam gambar tu tunjukkan lah. Sama juga, dia bermula dengan perkataan mula dan diakhiri dengan tamat. Cuma dalam bentuk ada grafik. Baiklah murid-murid, nanti sekejap lagi kita akan tengok apa maksud grafik yang ditulis dalam carta alih ni lah. Cuma kita tengok dulu carta alih ni ditulis macam mana. Okey, mula. Lepas tu masukkan air ke dalam chariot elektrik. Sama je macam masuk pseudocode tu. Cumanya pseudocode dia kita boldkan perkataan yang kita perlu buat tu. Tapi yang ini kita masukkan dalam grafik, dalam kotak-kotak ni. Seterusnya, panaskan air sehingga mendidih. Tuangkan air panas ke dalam teko. Masukkan seuncang teh ke dalam teko. Rendamkan dan biarkan sehingga air bertukar warna perang kekuningan. Keluarkan uncang teh. Masukkan gula. Kacau gula sehingga larut. Tuangkan TO ke dalam cawan dan tamat. Baiklah, kita tengok simbol geometri yang digunakan dalam carta alih. Okey, simbol yang pertama tu, bentuk bujur tu, fungsi dia adalah untuk kita tuliskan dalam simbol geometri tu perkataan mula ataupun tamat. Maksudnya kat sini, fungsi itu digunakan untuk mula dan tamat sesuatu aktiviti. Baiklah, seterusnya kita tengok yang kedua tu, simbol segi empat tepat. Fungsi dia adalah
proses. Kalau proses, kita tulis dia dalam bentuk segi empat tepat. Proses ni adalah aktiviti. Aktiviti ataupun proses kita boleh tulis dalam bentuk segi empat tepat. Baiklah, seterusnya segi empat selari. Fungsi dia adalah untuk input dan output. Apa dia tu? Input ataupun output sesuatu proses. Kemudian last kali tu kita ada anak panah. Anak panah tu fungsi dia apa? Untuk aliran. Penerangan dia adalah aliran aktiviti. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu faham apa itu algoritma, pseudocode dan carta alih dan tahu simbol-simbol geometri yang digunakan dalam carta alih ni. Jadi, tamatlah kelas kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di kelas yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.